والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita sambung kembali bacaan kita Mursyiduz Zuwar ila Ziyaratil Akhyar. Setelah itu, bolehlah kalian membaca qasidah ini secara beramai-ramai. Ini baca beramai-ramai. Baca macam mana? Salamullahi ya sadah minar rahman yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum salamullahi warrahmah alaikum ya waliyallah atainakum وزرناكم وقفنا يا ولي الله سعدنا إذ لقيناكم قصدنا يا ولي الله توسلنا بكم لله أجيبوا يا ولي الله رجونا من مزاياكم لتدعوا يا ولي الله إلى الرحمن ما يرام لدينا يا ولي الله طلبنا وسعة الرزق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرام مرارا يا ولي الله وارزق لنا الزيارات مدينة رسول الله وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله وصل وسلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله. Baca tu ramai-ramai. Asal sedap pula kalau saya malam ni. Ya. Mbak mic dia kot tu. Dia bergema elok tu untuk imam. Baca yang tu ramai-ramai. InsyaAllah dia akan main suasana dia. Baca tadi saja pun kita dah rasa dah. Ni baru bagi salam dekat para wali Allah Ta'ala. Tamam? Baca ramai-ramai yang tu. Kalau nak balik itu. Kemudian nak balik. Baca yang tu kita nak balik dah. Jika seseorang itu ingin berangkat pulang ke rumahnya dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada wali tersebut. Jadi biasanya selepas baca salamullah ya sadah tadi dibaca, kemudian kita buat apa? Kita duduk sekejap. Waktu itulah baru guru ataupun yang bawa ziarah kita tadi akan terang tentang wali tersebut. Barulah dia akan bagi ceramah. Dia akan buka ucapan dia, kemudian dia akan cerita tentang manaqib wali yang kita lawat dan seumpamanya. Setelah tu bila dah habis, jangan lama-lama duduk kerana takut tak ada adab nanti. Maka terus kita pada selesai saja, tutup saja majlis kita dengan ucapan ataupun cerita berkenaan dengan para wali tersebut. Maka mula kita sebut pada waktu itu dengan sebutan apa? Ada seorang akan pimpin, bangkit, sebut Al-Wada' ya waliyallah, Al-Firaq ya waliyallah, Al-Aman ya waliyallah, La ja'alahu Allahu akhiral ahdi baini wa bainak, La minka wa la min ziyaratik wa la min wukufi baina yadaik illa bi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sihhatin wa salamah. Ini doa apa ni? Ini baca untuk kita berpisah dengan beliau. Al-Wada' ya wali Allah, salam perpisahan wahai wali Allah. Al-Firaq ya wali Allah, juga perpisahan maknanya. Al-Aman, keamanan ya wali Allah. Kemudian disebut La ja'alahu Allahu akhiral ahdi, tidak, moga Allah tidak menjadikan ini perjanjian terakhir di antaraku denganmu wahai wali Allah. Tamam? Tidak dengan tidak perjanjian yang terakhir, maksudnya ini bukan terakhir untuk aku melawatmu. Dan ini bukan juga terakhir aku berada di depanmu. Melainkan dengan kebaikan, kelembutan, keafiatan, kesihatan dan salamah. In ishtu insyaallah. Wahai wali Allah, kalau saya hidup lagi insyaallah, aji'uka zairah, saya akan datang lawat kamu lagi. Wa in muttu auda'tuka min saqi wa ahdi. Kalau saya mati, maka saya
wadi'ahkan, maksudnya saya letakkan amanah kepadamu wahai wali Allah dengan perjanjianku, wa ahdi wa amanati, dan amanahku, wa syahadati, dan syahadahku, yaitu apa? Wahia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah addi biha yaumal qiyamah. Maksudnya berikan kembali perjanjianku itu pada hari kiamat nanti. Maksudnya moga kamu jadi saksi nanti bahawa aku ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut ni orang buat syirik kepada Allah kalau baca macam ni. Ajaib kalau orang kata macam tu. Kemudian disebut ya hadratukum ya sayyidi, hadrahmu wahai tuanku, la yumallu minha, tidaklah membosankan kami ketika kami berada di depanmu. Lakinni zu hajatin, tapi kami ini banyak hajat. Wa himmati qasurat, himmah dan juga semangatku ini semakin berkurang. Wa dha'ufat, dan melemah. Wa muradi, dan tujuanku wahai wali Allah, an ansarifa min indi maqamikum, aku akan pergi dan juga berpisah darimu pada waktu ini. Kemudian bila dah bangun, maka kita pun baca ramai-ramai dengan bacaan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baca itu sambil berjalan balik. Baca ni ketika sambil berjalan balik. Jadi hendaklah berjalan keluar dari kawasan maqam dengan mengundur, bukannya memberikan belakang badannya kepada wali tersebut. Undur. Nah, jangan bagi belakang badan kita kepada wali yang kita ziarahi tersebut. Beberapa peringatan penting. Hendaklah para penziarah menjaga adab ketika berziarah. Jangan berlaku percampuran di antara lelaki dan wanita bukan mahram. Ingat ni. Yang ni kena ingat betul-betul. Jangan bercampur aduk. Perkara ini akan merosakkan faedah ziarah serta menyakitkan hati para kekasih Allah Ta'ala. Yang kedua, wanita yang didatangi haid tidak dibenarkan memasuki ruang dalam masjid serta kawasan yang berkaitan dengannya jika makam tersebut berada di dalam masjid. Tidaklah dihalang kepada mereka berziarah, namun ziarah dilakukan di luar masjid sahaja. Ingat lagi sekali. Kata guru kami yang mulia Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Ali Jum'ah hafizahullah, tujuan berziarah adalah bagi mendapatkan berkah, berdoa dan dengan kebaikan serta mengingatkannya kepada akhirat. Maka tidak disyaratkan perlu masuk ke dalam masjid. Tak syarat mesti masuk dalam masjid. Bagi wanita yang didatangi haid, cukuplah bagi mereka berada di luar kawasan masjid atau berada di kawasan bersebelahan maqam di luar masjid, serta mereka juga akan memperolehi berkat daripada ziarah tersebut. Tak mesti masuk. Takut ada orang salah faham. Kami main jauh-jauh tak boleh masuk. Tak ada pandangan kah? Kenapa nak guna pandangan-pandangan lagi pada waktu itu yang kalau kata khuruj minal khilaf, maknanya meraihkan pandangan yang mengharamkan, waktu itu kan dituntut. Jadi jangan melakukan perkara yang menyakiti wali tersebut. Perkara ini perlulah diberikan perhatian oleh golongan wanita dan jangan bermudah-mudah dalam perkara tersebut. Beberapa faedah yang berharga. Kata guru kami Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala di dalam jawapannya ketika ditanya tentang ziarah. Kata beliau, Al-Imam Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala berpandangan bahawa tidak dibenarkan berwuduk dengan tujuan tawajjuh. Kata Imam Al-Bajuri, tidak dibenarkan untuk berwuduk dengan tujuan tawajjuh. Tawajjuh maknanya apa? Bertujuan ziarah ke makam. Maksudnya pergi makam, wuduk dulu. Dan tadi kita sebut mula-mula tadi, kalau antara adab untuk ziarah makam wali, wuduk dulu. Ini Imam Bajuri kata jangan. Tapi apa kata beliau? Namun jika berwuduk sebelum berziarah,
dengan tujuan untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid dan seumpamanya, maka ianya adalah diharuskan. Tamam? Jadi kalau kata itu, maka kita ambil pandangan Imam Bajuri dengan kata kita melakukan tersebut untuk kita menunaikan solat tahiyatul masjid ataupun untuk kita sentiasa dalam keadaan berwuduk pun boleh. Tapi ini pandangan Imam Bajuri. Maksudnya pandangan imam yang mengatakan bahawa disunatkan kita ketika menziarahi awliya dengan berwuduk terlebih dahulu, maka orang yang berwuduk terlebih dahulu dengan niat untuk tawajjuh ataupun melawat wali, maka hukumnya juga tidak bermasalah pada waktu tersebut. Tamam? Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Zarruq rahimahullah pernah menceritakan bahawa sebahagian orang soleh telah bermimpi melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak sempat bertemu denganmu ketika hayatmu untuk kami bertanya apakah amalan yang terbaik." Jadi ini awliya mimpi jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, "Afdalul a'mali julusuka 'inda waliyyin min awliya'illahi qadra halbi syatin." Sebaik-baik amalan itu adalah kamu duduk di sisi salah seorang wali daripada awliya Allah sekadar perahan susu kambing. Tamam? Maksudnya walau sekejap duduk di sisi para wali. Orang soleh tersebut lalu bertanya, sama ada hidup ataupun mati ya Rasulullah? Tamam? Jadi nak duduk dengan orang soleh, dengan wali, dengan tok guru, nak duduk dengan siapa-siapa sajakah tu sebaik-baik amal? Maka kata Nabi SAW, ya sama ada hidup ataupun telah mati. Pergi lawat yang hidup lagi pun, walau duduk sebentar sekalipun pun diberikan dengan faedah tersebut. Sebab tu nak pergi lawat dengan orang-orang soleh, kita kena faham. Ada juga macam ahwal ni macam-macam. Ada orang yang pergi lawat orang-orang soleh ni, dia nak duduk lama dengan orang soleh tu. Ya, kalau orang yang lebih menjaga adab pada ketika tersebut, maka dia akan lebih dilayan pada waktu itu. Kalau kita pergi kali pertama, jangan duduk lama-lama. Pergi kata, saya datang ni nak minta doa daripada tuan guru, daripada syekh, daripada apalah baba ke apa semua sekali. Dia sebut yang tu, saya datang nak minta doa. Patut guru doa. Tok guru tanya daripada mana? Baik, saya tak mau mengganggu masa tuan guru untuk rehat. Jadi saya nak minta izin dulu. Sekarang nak jumpa ni saja. Tamam? Macam tu. Patut keluar daripada majlis. Orang macam ni insya-Allah akan dilayan selalu. Kenapa? Kerana tok guru tahu dia ni kalau main dia tak duduk lama. Ini orang bijak. Ni mai tu duduk sampai tak mau balik. Tu dah hebat tu. Pada sembang, kecuali itu memang kekasihnya tuan guru. Kekasihnya adik dia ke, ataupun anak murid dia ke yang lama dah tak jumpa. Itu lain. Atau tok guru suruh duduk dulu nak balik pergi mana? Tunggu dulu. Itu tak apa. Tengok dia pun tak apa nak larat dah, nak sembang pun tak larat dah. Kita pun sambung lagi. Oh, dia hebat lah tu. Tak kira dia halau lagi hebat. Kalau orang tua-tua tak kira apa dah. Saya pernah sekali nak melawat seorang tuan guru di Terengganu, Maulana Lambak. Ini alim kabir, anak murid kepada para maulana di India dulu, sahabat kepada Pak Nyai Izzuddin. Masa dia senior pada Pak Njang. Disebabkan kerana sebelum tu ada orang melawat beliau, tak tengok masa dia sakit, kencing manis, kena makan ubat, dia kena rehat. Depa tu hentam daripada pagi sampai ke dekat maghrib. Gila. Maulana sampai tak ada nak makan ubat. Jadi hyper. Orang kencing manis tak makan ubat, bahaya. Depa punya anak-anak sanad pulun duduk sampai maghrib. Oh dia. Sampai dia jadi serik nak terima tetamu selepas tu. Serik dia. Ini orang yang baca Bukhari, Muslim di pondok dia tu, di surau dia dekat Terengganu. Jadi depa pun bagi tahu, saya kena jumpa mana nak. Saya pun kata, dah ada orang buat dah macam tu. Lepas tu cucu dia pula pesan, kata kena ni dah, jangan lama sangatlah sebab baru ni dia dah serik dah. Saya pun pergi lah petang tu. Depa bagi tahu waktu petang lepas asar boleh pergi jumpa dia. Kami nak balik dah ke Kedah waktu tu. Pergi lah pergi ke rumah dia. Saya pun tengok dia duduk depan rumah, duduk atas kursi malah tu. Dia duduk dekat beranda rumah dia, duduk depan, duduk berehat. Saya pun main bagi salam, Assalamualaikum Maulana. Dia pun jawab salam.
Terus dia kata, saya ni orang tua, jangan lama-lama sangat. Saya kata, oh tu. Dia sebut terus macam tu. Hak dia tuan rumah. Nah, saya kata baik, saya nak 5 minit saja, saya kata. Nak jumpa Maulana 5 minit saja. Saya pun masuk rumah, dia kata masuk ke rumah, masuk tu saya pun tanya Maulana sihat apa semua, jadi sembang 5 minit tunggu. Lepas saya sembang tu 5 minit, betul 5 minit. Saya tengok jam 5 minit. 5 minit terus saya nak minta izin dulu. Saya dah jumpa dengan Maulana. Nak minta izin dah kalau Maulana boleh bagi ijazah kepada kami yang hadir ni dengan ijazah ataupun dengan sanad-sanad yang Maulana ambil dengan para tuan guru Maulana. 5 minit cukup. Tu saya pun nak minta izin. Maulana kata, awak cepat sangat. Duduk dulu. Lepas tu dia pun bangkit nak cari dia punya sanad. Cari pula. Saya kata, dah 5 minit dah habis dah. Tak payah kata, tak apa Maulana, tak apa, nanti kami minta dekat orang lain nanti. Sanad tu tak apa, tak apa, tunggu tak. Masuk pula dalam. Cari pula sanad tak jumpa. Dia kata bini dia tak mana tak tahu. Keluar pula. Lepas tu dia kata, saya pun kata kat dia, boleh tak kalau nak ambil gambar dengan Maulana? Boleh. Ambil masuk dalam bilik. Ambil pakai baju pula. Butang dia tak boleh nak buh. Jangan dia ketak lah. Saya yang tolong buh butang dia. Buh butang dia, ambil gambar. Duduk dulu, sembang lagi. Daripada 5 minit jadi 1 jam. Dia tak bagi balik. Suruh sembang. Sejam dia suruh sembang. Tentang kalau pi jumpa dengan para wali Allah Ta'ala, dengan ulama, kalau niat kita ikhlas sungguh, dia akan layan kita dengan baik insyaAllah. Tapi kalau kita pi tu dengan tujuan yang macam-macam, pelik-pelik, nanti biasanya akan diuji oleh Allah Ta'ala. Nampak? Alhamdulillah dia daripada 5 minit jadi 1 jam. InsyaAllah. Guru saya Maulana Syekh Ahmad ni panggil politik. Ni panggil politik dengan tok-tok guru, kena erti. Ni ambil ni point ni. Ni politik orang panggil. Kalau kita nak pergi jumpa tok-tok guru, jangan duduk lama. Nanti insya-Allah dia layan kita. Lepas ni kalau nak main lagi telefon, dia akan layan terus. Dan ni bagus. Kali kedua main 5 minit lagi. 10 minit lagi. Kemudian nanti dia sendiri akan suruh duduk. Nanti duduk. Sabar dulu, pergi mana? Ya. Sembang dulu. Macam tu. Oh, pandai orang baik. Dia orang bijak. Saya dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad, kami ziarah, kami musafir ke Mekah. Sampai di Mekah, saya minta dekat Syekh Ahmad. Ni dah musafir dah, duduk mengaji dah dengan Syekh Ahmad. Lepas di Mekah saya kata, Maulana boleh tak kalau kata balik nanti ke Mesir, saya nak ambil kelas dengan Syekh. Kalau Syekh boleh ajak saya satu hari, saya pergi jumpa dengan Syekh mengaji kitab, boleh tak kata? Kalau Syekh bagi. Tu Syekh berhenti. Syekh kata, Muhammad, kamu tak kenal aku kan? Aku ni di iftak lagi, mengajak di universiti. Kemudian sibuk lagi dengan urusan sekian macam-macam. Syekh Ali Majlis Fatwa Mesir. Bila Syekh sebut satu-satu, dia kata, aku tak ada masak, dia kata. Kamu nak suruh aku tidur luar, bini aku halau aku tidur luar, dia kata. Sampai tak ada masa dengan keluarga nanti. Tu kamu nak minta lagi masa untuk nak baca kitab, dia kata. Dia kata, 5 minit aja Syekh, dia kata. 5 minit aja. Tiap-tiap hari kalau Syekh suruh main, saya akan pergi ke iftar 5 minit saja. Saya pergi buka kitab 5 minit, saya balik terus. Syekh syarahlah 5 minit tu. Kata 5 minit saja. Syekh gelak sungguh. Lepas tu dia kata, hang tahu Muhammad kenapa aku gelak? Hang sebut tu sebiji aku sebut dekat Syekh Ali Jumaah. Biji dia kata. Masa jumpa dengan Maulana Syekh Ali Jumaah, dia kata aku dengan Syekh Amru Wardani. Kan tu kali pertama kami jumpa dua orang di Masjid Al-Azhar. Kami main kelas Syekh Ali Jumaah secara tak sengaja bertemu. Tu kali pertama jumpa, dia kata masa mula-mula kawan. Syekh Amru juga ahli majlis fatwa waktu tu. Dia pun tak kerja lagi lah. Masih lagi mengaji di universiti waktu tu. Duduk dia kan, pakat sembang, rupanya pakat nak jumpa Syekh Ali Jumaah. Habis kelas Syekh Ali, dia pun turun pergi jumpa Syekh Ali. Bagi tahu kat Syekh Ali, kata nak minta mengajak mereka. Syekh Ahmad bukan Azhar. Syekh Ahmad mengaji di Iskandariah. Syekh Amru Wardani mengaji di Darul Ulum di Qahirah. Bukan Azhar. Jadi mereka pun datang jumpa dengan Syekh Ali, nak minta untuk Syekh Ali mengajak. Syekh Ali kata, aku sibuk. Ahli majlis fatwa. Syekh Ali tak jadi mufti ke waktu tu. Ahli majlis fatwa. Bersyarah di Al-Azhar. Syekh tesis master PhD. Lagi ahli majma' buhus. Ahli majma' buhus yang paling muda di Mesir pada waktu tu Syekh Ali Jumaah. Sebab dia jadi ahli majma' buhus umur 35 tahun. Nantikan daripada Syekh Jadul Haq.
Sampai nak, sebab syarat nak jadi majma' buhus, umur mesti 50 tahun ke atas. Waktu nak pergi buat kad, umur dia 35. Pejabat call Syekh Jadul Haq, Syekhul Azhar. Kata ni betul ke ni? Umur baru 35. Macam mana dia ahli majma' buhus? Syekh Jadul Haq kata, tulis saja. Umur, ilmu dia lagi tua pada nombor tu. Ilmu dia lagi tua daripada nombor hak tulis dekat kad tu. Kalau kad tu umur 35, ilmu dia lebih daripada tu lagi. Tulis. Buat kad kat dia. Dia jadi ahli majma' buhus umur 35 tahun. Syekh ahli Jumaah hafizahullah. Ha? Ha. Siapa yang lantik? Syekh Jadul Haq, Syekhul Azhar. Yang buat kemah sangat. Dia kata Syekh ahli Jumaah ni apa ni, tak tahulah apalah semua. Baik elok. Ya. Baik, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Ahmad kata dengan Syekh Ahmad Marwardani 5 minit je. Syekh ahli Jumaah gelak. Macam mana aku nak buat, dia kata. Macam mana aku nak mengajar. Aku macam ni, sibuk macam ni. Lah kali dia pun kata 5 minit je. Sebut tu yang Syekh Ahmad gelak bila saya sebut kat Syekh 5 minit. Dia kata sebiji aku sebut kat Syekh ahli Jumaah dulu. Memang sungguh 5 minit. Syekh ahli kata boleh. Minggu depan mai ke surau di Al-Azhar. Ada surau dalam kuliah syariah. Bawa kita idah mubaham, mantik. Bawa kita mantik. Mereka pun bawa 2 orang mereka main. Sungguh 5 minit. Habis baca 5 minit, Syekh halau. Pergi. Aku dah kerja. 5 minit aja kan? Balik. Minggu depan main lagi, 5 minit lagi. Dari 5 minit jadi 5 jam. Dan sampai ke rumah Syekh selepas tu mengaji. Ini orang panggil apa? Politik. Ini bukan politik kotor. Ini politik bersih. Untuk dapatkan dengan masyayikh. Saya dari 5 minit saya minta kat saya tu, akhirnya jadi dengan guru saya Maulana Syekh Ahmad ni. Saya berteman dengan beliau, berkhidmat dengan beliau lebih daripada 10 tahun dengan beliau. 10 tahun saya duduk dengan beliau dan habis hampir 10 ke 15 buah kitab dengan beliau. Sepanjang 10 tahun tersebut. Bermusafir dengan beliau, sama dengan beliau dalam dalam program dan seumpamanya, dan kemudian hadir ke majlis-majlis beliau yang beliau mengajar dan seumpamanya. Daripada 5 minit. Jadi itu macam tu cara. Tapi kalau dengan saya 4 tahun. Saya tak boleh balik rumah. Duduk di pondok. Kalau main 4-5 minit, kita timbang baliklah semula insya-Allah. Baik. Kita berhenti sekejap untuk solat, kemudian kita sambung kembali kitab ini sehingga selesai insya-Allah taala. Sikit lagi, ada lebih kurang dalam 3 helai saja lagi dan kita akan khatam kitab ni, kemudian kita akan bersurai insya-Allah taala. Jadi kita berhenti dulu untuk solat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada muka surat yang ke-42, maka kata Sayyidi Muhammad Ibnu Nasir rahimahullah ta'ala ketika memberi komentar tentang kisah ini dengan mengatakan, yakni kisah mimpi yang dimimpi oleh seorang wali saleh bertemu dengan Nabi tadi. Kata beliau, itu adalah qadar waktu yang paling singkat jika seseorang penziarah itu berada di sisi atau di hadapan wali. Tamam? Jika lebih daripada qadar masa perahan susu kambing, maka ianya lebih baik. Jadi mengikut kepada sebab dan tujuan. Dan jika keadaan tadi menyebabkan wali soleh tersebut suka untuk seorang tadi berada di sisinya lama, maka kita duduk dengan qadar yang disukai oleh wali tadi, itu lebih baik. Tapi kalau kata tidak dengan sekadar tersebut, maka sekadar yang qadri halbisyah, sekadar 5 minit dan seumpamanya, itu adalah bagus bagi seorang tadi untuk menjaga adab dengan mereka. Al-Allamah yang kedua, Allamah Abdullah Al-Qayyab Al-Harushi rahimahullah telah menakalkan daripada gurunya Al-Ayyashi rahimahullah ta'ala bahawa beliau berkata, aku telah melihat di dalam sebahagian riwayat bahawa orang yang berziarah, jika dia pulang daripada ziarahnya tersebut
lalu mengetuk capal atau kasut yang terlekat padanya debu, maka bagi Allah Ta'ala itu sebahagian malaikat yang ditugaskan untuk mengutip dan membawa debu-debu tersebut ke negara Nasrani, yakni negara bukan Islam, lalu menaburkannya di atas kepala muslimin yang ditawan di negara tersebut. Disebabkan itu, maka Allah Ta'ala akan mencampakkan perasaan belas kasihan golongan Nasrani kepada tawanan muslimin, serta mereka tidak akan menyiksa atau memaksa golongan muslimin melakukan tugas di luar kemampuan mereka. Juga mereka tidak akan dibunuh. Ini antara kelebihan yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Ayyashi bagi orang yang menziarahi maqam para wali Allah Ta'ala. Iaitu maqam, kalau kita balik, debu-debu yang ada tu kalau kita tepuk terbang. Dikatakan oleh Sayyidi Ayyashi bahawa debu tadi akan dibawa oleh sebahagian malaikat yang ditugaskan untuk mengutip debu tadi, bawa dan ditaburkan di atas kepala orang-orang muslimin yang ditawan dalam peperangan di waktu zaman perang. Untuk apa? Untuk diberikan belas kasihan kepada mereka oleh golongan Nasrani ataupun yang menawan mereka. Jadi mereka tidak akan disiksa, tidak akan dibunuh, tidak akan dilakukan dengan di luar kemampuan mereka pada ketika tersebut. Ini faedah ziarah ke maqam para wali Allah Ta'ala. Al-Allamah Abdullah Qayyad Al-Harushi rahimahullah juga berkata, sayugialah bagi seorang penziarah tersebut mengetukkan kasutnya setiap kali selesai ziarahnya dengan niat memberi manfaat kepada saudara-saudara musliminnya yang lain. Itu. Jadi kalau kita ziarah makam wali, balik saja tu kasut tu kita ketuk dengan niat seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Imam Abdullah Qayyad Al-Harushi rahimahullah. Maka kata Al-Imam Al-Ayyashi rahimahullah, alangkah baiknya perbuatan tersebut. Kenapa? Kerana niatnya untuk muslimin yang lain. Ya. Yang keempat, pengarang Ismidul Ainain fi Manaqibil Akhawain, yaitu karangan Al-Imam Muhammad Ibn Abdillah Al-Aghmati rahimahullah, telah menyebut bahawa sesungguhnya seorang wali tersebut pada hari kiamat kelak akan berada di atas kenderaannya menuju ke syurga Allah Ta'ala. Tiba-tiba beliau melihat ada sebahagian ahli maksiat dibawa ke neraka. Lalu beliau berhenti serta datang bertemu dengan mereka seraya bertanya, adakah kamu pernah melihatku ketika di dunia? Jawab lelaki tersebut, tidak. Lalu ditanya lagi, adakah kamu pernah melawatku? Dijawab lelaki tersebut yang nak masuk neraka tadi, jawabnya tidak. Maka ditanya lagi oleh wali tersebut, adakah kamu pernah mendengar tentangku? Lalu dijawabnya, ya, saya pernah mendengar tentangmu. Saya mendengar mereka menyebut Sayyidi Fulan. Ini kelebihan orang-orang yang sering menceritakan tentang awliya dan salihin. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkenalkan nama orang-orang saleh tadi kepada yang tidak pernah mendengar. Sekurang-kurangnya nanti moga-moga dapat syafaat nanti, insya-Allah. Pun kita tak pernah pun jumpa dia, tapi pernah dengar sekali, pun dapat manfaat dah, insya-Allah. Karena apa disebut oleh Imam Ibn Uyainah, bi dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Ini maksudnya. Dengan sebut nama orang soleh sahaja akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama orang soleh sahaja turun rahmat. Jadi macam mana dipaham dengan masalah tersebut? Ya, turun ketenangan dan juga termasuk dengan kisah ini. Seperti yang disebut oleh sahib Ismidul Ainain fi Manaqibil Akhawain. Tamam? Jadi kalau pernah dengar nama orang soleh sahaja pun, nanti di akhirat orang soleh tadi, wali tadi akan cari balik tanya. Tengok orang ni nak masuk neraka, tanya, pernah tak kenal aku? Dia tak kenal. Pernah tak lawat maqam aku? Tak pernah. Pernah tak dengar nama aku? Pernah, kata dia. Orang sebut, bukan dia yang baca. Orang sebut Sayyidi Fulan, saya pun dengarlah begitu. Maka wali tadi menyebut, saya tidak akan bergerak ke surga sehinggalah dikeluarkan semua orang yang sedang menuju neraka yang pernah mendengar namaku di dunia. Tamam. Jadi mustahil tak perkara tadi berlaku? Tidak mustahil.
tidak mustahil berlaku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu terdengar seruan dari Tuhan yang Maha Agung, khallu sabilah. Seruan Tuhan yang Maha Agung maksudnya seruan wakili. Kalau kita dengar dengan maksud suara tadi, jadi daripada wakilnya Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyebut khallu sabilah, maksudnya berikan kepada mereka jalan untuk ke syurga. Karena para ulama, para wali Allah taala juga akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berdosa pada hari akhirat nanti. Mereka juga akan bagi syafaat. Maka mereka akan bergerak bersama dengan wali tersebut ke syurga Allah Ta'ala. Sebab tu ada sebahagian kitab sebut, makan dengan tok wali saja pun dah bermanfaat. Anak bubuh nama tok wali pun bermanfaat. Lagi apa dia lagi? Melawat mereka, menziarahi mereka, mengasihi mereka dan seumpamanya, semuanya memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sebab tu kena kasih dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermusuh dengan para wali Allah Taala. Tak ada keuntungan apa-apa. Jangan bermusuh dengan mereka. Kita kalau nak tolak pandangan ataupun seumpamanya dengan para wali Allah Taala, silakan, tidak ada masalah, karena kita tidak Islam terbina dengan hujah, ya betul. Tapi beradab, jangan melampau. Kita tolak hujah, tak setuju dengan pandangan, dengan kita mencela dan mempermainkan wali tersebut dengan kepribadiannya, itu dua benda yang berbeza. Tak setuju dengan pandangan satu sudut, tapi sampai mencela dan mempermainkan dan meletakkan nama-nama yang tidak sepatutnya kepada wali tersebut, itu adalah satu kebiadaban, dan ini akan menyebabkan kita akan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena hati-hati, jangan melampau-lampau. Karena sifat melampau ni bukan sifatnya seorang mukmin. Lihatlah wahai saudaraku betapa besarnya perhatian mereka terhadap umat. Allahumma inna natawassalu ilaika bihubbihim fa innahum ahabbuka. Ya Allah, kami sesungguhnya bertawassul kepadamu dengan kecintaan mereka. Fa innahum ahabbuka, karena mereka para wali ini mencintaimu ya Allah. Wa ma ahabbuka hatta ahbabtahum fa bihubbika fihim wasalu ila hubbik. Tidaklah mereka tadi mencintaimu ya Allah sehinggalah ahbabtahum, sehingga kamu yang mencintai mereka tersebut. Fa bihubbika fihim wasalu ila hubbik. Dengan kecintaanmu lah ya Allah mereka itu sampai kepada kecintaan kepadamu. Bukan mereka yang ingin cintakan Allah sebenarnya. Allah yang meletakkan kecintaan tersebut sehingga mereka sampai kepada cintanya Allah. Wa nahnu lan nasila ila hubbina fika illa bihaddina minka. Dan kami juga tidak akan sampai kepada kecintaan kami kepadamu melainkan dengan haddina minka yang telah engkau tetapkan kepada kami ya Allah. Fatammim lana dzalika, sempurnakanlah bagi kami ya Allah perkara tersebut, hatta nalqaka ya arhamar rahimin, sehingga kami bertemu denganmu nanti ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu doa untuk kita, moga-moga mendapatkan kecintaan seperti mana para wali Allah Ta'ala mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Allamah Abdullah Al-Qayyad Al-Harushi rahimahullah telah menyebut bahawa gurunya Al-Allamah Al-Ayyashi rahimahullah telah menceritakan tentang Sayyidi Ahmad Asy-Syawi rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah seorang wali besar di negeri Parsi, negeri Parsi, bahawa ada seorang lelaki telah datang ke makam beliau, yakni makam Sidi Ahmad Syawi, kerana ditimpa sesuatu musibah. Maka lelaki tersebut bermalam di tempat berhampiran dengan makam Al-Imam Ahmad Asy-Syawi rahimahullahu ta'ala selama beberapa hari. Setiap hari dia akan datang melawat Al-Imam, yakni Imam Syawi. Namun dia datang dari arah belakang imam. Ini datang main ke belakang, tak main ke depan. Setelah beberapa lama bermalam di sana, lelaki tersebut bercadang untuk datang melawat Imam Ahmad Asy-Syawi daripada arah hadapan. Lalu dia bertawassul seperti biasa, memohon agar dilepaskan daripada musibahnya. Jadi hari yang terakhir tu barulah dia mai ke depan, melawat daripada arah wajahnya imam. Tiba-tiba kantuknya hadir, maksudnya dia mengantuk pada waktu tersebut.
maka terlihat olehnya al-imam di dalam mimpinya. Maksudnya dia nampak dan jumpa Imam Asy-Syawi dalam mimpi pada waktu tersebut. Kata Sayyidi Ahmad Asy-Syawi rahimahullah, wahai fulan. Maka lelaki tadi menjawab, wahai Sayyidi, saya telah bermalam di sisimu beberapa hari. Disebutnya itu. Sayyidi Ahmad Syawi menjawab, ma ra'ainaka illa sa'ata. Saya tidak pernah melihat kamu melainkan waktu ini saja, kata beliau. Kamu kata saya melawat saya tiap hari, kamu duduk sini berapa hari dah, ni baru saya jumpa kamu. Nah, maka apa yang dimaksudkan dalam cerita ni? Saya berkata, saya itu saya lah. Ini memberi maksud bahawa sepatutnya bagi seseorang tersebut ketika menziarahi para awliya agar menghadap wajahnya kepada sahibul maqam agar tidak terhalang daripada berkat dan kebaikan yang banyak. Di sini bukan makna Imam Syawi tidak nampak. Bukan tak nampak maksudnya. Lepas tu kata ma ra'ainaka illa sa'ah. Maksudnya kami tidak melihat kamu dengan adab melainkan pada waktu ini sahaja. Karena kamu datang dengan adab pada waktu ini. Sebelumnya kamu datang daripada belakang, tidak ada adab. Seakan kami tidak melihat kamu pada waktu tersebut. Jadi maksudnya apa dia? Orang yang datang tanpa adab, maka dia seakan-akan tidak datang. Tapi orang yang datang dengan adab walau satu saat, maka dia adalah yang beradab seluruhnya dengan sepenuh masa tersebut. Sebab tu kena beradab. Khatimatun nas'alullaha husnaha. Ini dipanggil dalam balaghah. Khatimatun tadi ini tu penutup. Penutup bagi kita. Lepas tu kita doa nas'alullaha husnaha. Husnaha apa dia ni? Husnul khatimah. Maksudnya minta doa untuk mati pun dalam husnul khatimah. Khatimah tadi penutup kitab ni. Doa ni untuk penutup hidup kita nanti. Faham? Jika kamu berkata terlalu panjang perbahasanmu tentang ziarah ini, kalau dah tuan-tuan semua sebut panjang sangat ni kitab ni, maka saya menjawab ya, agar kamu berpanjangan dalam kebaikan, adab dan akhlak, juga mendapat keuntungan tidak ditemplak oleh para awliya. Ziarahilah, semoga sambunglah silaturrahim kamu dengan mereka, pasti kamu akan beroleh bahagia di dunia dan negeri yang kekal selama-lamanya. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yaum as-salasa, pada hari Selasa, dibaca dengan bahasa yang fasihnya as-salasa. Boleh baca sulasa pun boleh, tapi fasihnya kata Maulana Syekh Imad dibaca dengan salasa. Yaumus salasa 23 Safar wahid wa arba'in wa arba'imiyah ba'da alf hijriyah al-muwafiq 22 Oktober 19 ba'da alfin. Baitin Nur Al-Hayy Al-Ashir di Madinatin Nas Al-Qahirah Al-Mahrusah. Jadi saya karang kitab ini pada 23 Safar 1441 pada tahun 2019. Sekarang dah 2022, 2 tahun dah kitab ini dikarang di Baitin Nur, di rumah saya di Mesir, di Hayy Al-Ashir Madinah Nas Al-Qahirah Al-Mahrusah. Alhamdulillah khatam kitab ini pada malam ini, dan kita moga-moga mendapatkan kebaikan dan diberikan panduan untuk kita mendapatkan adab yang luar biasa ketika mana menziarahi para awliya dan salihin insya-Allah taala. Jadi kitab yang kedua ni Imdadul Fayadah, ini kita mungkin tidak sempat baca pada malam ni. Jadi kalau kata tadi kita dah baca sampai pada pengajian yang kedua. Dari pagi-pagi tadi kita baca pengajian kedua. So nanti kita akan sambung pada pengajian yang ketiga. Pengajian ketiga sikit saja ni. Tapi sikit-sikit pun bahid ni dia tak jadi sikit juga lah. Kenapa? Nama bahid ni. Jadi dia nak kena ambil masa juga. Jadi insya-Allah saya akan sambung pengajian dalam live. Nanti kita akan buat iklan. Saya akan sambung kembali pengajian ni dalam live di pondok saya. Siapa yang nak hadir ke pondok boleh hadir. Pun saya akan buat dalam bentuk daurah juga maksudnya. Jadi kita akan baca contohnya dalam masa 4 hari contoh. Pada waktu sekian-sekian. Saya akan baca. Biasanya saya akan baca waktu pengajian lah. Pengajian saya di Zawiyah pagi. Pukul 10.30 lebih kurang sampai Zuhur. Kita akan baca pada pukul 10.30 sampai waktu Zuhur. Sebelum Zuhur kita akan berhenti. Jadi nanti saya akan maklum balik bila kita akan baca, mungkin dalam 4 hari berturut-turut sampai khatam kitab ni insya-Allah saya akan maklumkan. Dan kalau kata yang tak boleh ikut secara langsung di Zawiyah, boleh ikuti secara langsung di Facebook. InsyaAllah kita akan
masukkan dalam pengajian di Facebook insya-Allah taala sampai selesai kitab ini. Karena para santri di Zawiyah pun tak pernah lagi baca kitab ini. Santri Zawiyah pun tak pernah mengaji lagi yang. Betul ke? Pernah mengaji ke? Syaribi? Mengaji kitab ni. Mengaji. Jadi insya-Allah kita akan baca pada masa akan datang, dan saya ucap terima kasih banyak kepada pihak masjid. Jadi kita hanya sempat baca kitab ni 2 durus, 2 pengajian, sebanyak 2 kali pertemuan, dan kitab ini kita selesai dalam tempoh masa yang alhamdulillah pada malam ini. Dan saya mohon pada tuan-tuan semua untuk mendoakan agar diberikan kebaikan dan keberkatan, dan juga diberikan kabul kepada karangan yang telah saya tulis ini, dengan harapan moga-moga diterima dan juga dijadikan dia sebagai mizan hasanat kita di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk berkhidmat kepada para awliya dan solihin. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada para guru, para masyayikh, dan juga kepada para pegawai di Masjid Al-Bukhari, ibu ayah dan abang-abang yang dirahmati Allah, juga para santri. Semoga Allah Ta'ala memurniakan kepada kita dengan kebaikan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tutup majlis kita pada hari ini. Sebelum itu saya serahkan kembali kepada ayahanda pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.